Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang tak larat kembali kuat, yang gelisah kembali terarah, yang sedih kembali bertatih, yang monyok kembali seronok, yang sepi kembali happy. Terima kasih kepada para pendengar, para penonton dari utara atas tontonan, dari selatan atas perhatian, dari timur atas sokongan, dan dari barat atas kesetiaan. InsyaAllah pada pagi yang indah dan barakah ini kita nak bicara tentang satu topik yang menarik, mudah-mudahan memberi manfaat, iaitu berkaitan mengemis dalam talian. Dulu kita selalu didatangi orang dalam bentuk bersua muka, dalam bentuk di alam nyata. Sekarang ada mengemis dalam talian. Bagaimana hukumnya? Jom sama-sama kita dengarkan bersama dengan guru kita yang mulia, siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, lama tidak bersiaran dengan Ustaz kita. Okey Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini untuk berkongsi ilmu. Dan kepada ibu, akak, abang juga adik, jangan lupa yang menonton menerusi Facebook kita, buat 3S macam biasa. Yang pertama, suka, tanda sokongan kepada program agama. Yang kedua, sapa menyapa. Dan yang ketiga, sebarkan juga kepada sahabat mahupun sesiapa di kalangan kita. Kepada anda, jangan lupa juga follow platform media sosial kami. Yang pertama, Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang kedua, official Tanyalah Ustaz Instagram dan juga TikTok. Mudah-mudahan apa yang akan dikongsikan memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu mukaddimah topik pagi ini, iaitu mengemis dalam talian. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Fadil Da'i Hakim, masya-Allah. Setiap kali perjumpaan beliau semakin luar biasa. Liar biasa dah ni, tengok kan, masya-Allah. Liar biasa. Yang kita aja tak turun walaupun 1 gram, masya-Allah beliau bergram-gram, masya-Allah, subhanallah. Yang dimuliakan tuan-puan, puan-puan, rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk pertemuan kita pada pagi ini. Amin. Alhamdulillah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Dan hari ini satu tajuk yang cukup baik untuk kita sama-sama bincangkan. Betul. Bertepatan dengan keadaan mutaakhir dan semasa ni yang semakin menjadi-jadi, berkaitan mengemis dalam talian. Betul. Dan mengemis ini atas urusan untuk kepentingan dan keperluan peribadi. Untuk mandiri diri ni patutnya kalau tengok pada tubuh badan tu gagah, kuat, perkasa. Kan, boleh menari atas peti ais, boleh menerak, berguling tepi pantai, melompat-lompat lebih pada ahli gimnastik kan. Tapi tiba-tiba dalam hal keadaan dia mendesak agar orang ramai memberikan sesuatu daripada setiap perbuatan beliau. Ini adalah satu perbuatan yang saya rasa sangatlah tidak comel dan tidak cantik lah. Jadi kalau kita tengok dari statistik pengguna media sosial pun sekarang, kalau dulu dalam tempoh 2018 hingga 2020 kita cuma ada sekitar yang sehari sekitar 4 jam ke 6 jam, hanya sekitar 2 juta. Tetapi disebabkan fasa PKP membuatkan addiction of pertambahan orang yang ketagih dengan telefon bimbit ini mencecah lebih daripada 8 juta orang. Allah Akbar. Maksudnya saya yakin 8 juta itu termasuk pada mungkin saya dan tuan-puan yang sedang menonton. Maka bukanlah pada ketagihan yang dibincangkan, tapi bagaimana penyalahgunaan daripada gadget yang sepatutnya boleh memberikan manfaat sebenarnya tuan-tuan guna pada pagi ini. Kan, boleh tengok melalui Facebook, boleh tengok melalui platform-platform yang kita ada. Tetapi ada sebilangan manusia mereka tidak memanfaatkan dengan menjadikan ia sebagai alat yang boleh mendatangkan mudarat. Jadi
ini yang kita nak bincang, yang kita akan tutaskan perbincangan jauh insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita faham dari segi hukum, dari segi mudarat, dan apa solusi yang boleh kita cari dari segi masalah yang sedang berleluasa berlaku dalam konteks masyarakat kita mutaakhir ini. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak, ada 400 mata yang memandang di FB dan yang sedang menonton melalui siaran kaca TV. Betul. Tuan-tuan, bantulah untuk sebar-sebarkan, tekan butang share, copy link dan hantar dalam grup-grup ini yang ada dalam WhatsApp kita. Yang ada TV tu macam mana nak share, jangan share TV ke orang kan. Apa salahnya kita buka sampai sini duduk tengok TV tu, buka melalui platform Facebook, telefon itu tersebarkan agar sekurang-kurangnya ada satu kebaikan telah kita buat dengan penyebaran perkara yang baik. Mudah-mudahan menisbahkan kepada wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi, satu amal yang memberikan satu bentuk penyaksian yang baik kita di mahsyar kelak insya-Allah. Baik, saya doakan kepada mereka yang telah dan akan berkongsi, diluaskan rezeki. Jikalau di atas diturunkan, jikalau jauh didekatkan, jikalau sempit diluaskan. Amin ya rabbal alamin. Kongsi ya, jangan tak kongsi. Baik Ustaz, kita ada soalan pertama pagi ni daripada sahabat kita Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga semua sahabat. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dibenarkan dalam Islam mengemis dalam talian? Walaupun tidak meminta, kekadang kita melihat jadi kesian dan auto transfer ke akaun mereka. Kerana skamer pula. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Casey itu soalan, apakah dibenarkan dalam Islam mengemis dalam talian? Yang pertama, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kedudukan hadis 2597, dan juga Imam Ibn Majah 1839 dan Abu Daud 1634. Kata Nabi SAW, la tahillu sadaqah, tidak halal menerima sedekah bagi orang kaya dan orang yang sihat tubuh badannya, yakni beliau dalam kemampuan untuk bekerja. Ini jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan pada orang yang ada kemampuan bekerja kan, orat besi tulang dawai orat dawai tulang besi kan, masih boleh bekerja, masih ada keringat, gagah kuat perkasa, tiba-tiba duk mengemis nak kepada sumbangan orang, maka saya rasa itu adalah satu benda yang jelas disebut dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ni juga kita haruslah ambil berat bahawasanya mukmin yang kuat itu lebih dikasihi daripada mukmin yang lemah. Jadi orang yang mengemis ni adalah orang yang dikategorikan dalam kategori orang yang lemah kan, cak ayam lah kiranya kan. Jadi tetapi dia kata Ustaz, okey, dari segi hukum kita jelas dah kata haram berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu hadis yang dalil yang qat'i yang sangat jelas. Dan dia kata walaupun kadang-kadang kita melihat jadi kesian dan auto transfer akaun mereka. Kalau kesian dan auto transfer tu tuan, itu di atas belas kasihan dan ihsan. Kerana tidaklah berdosa pada kita nak share. Kan? Sebab kalau kita niat untuk kita niat sedekah dekat dia ataupun niat sebagai hadiah, maka dia ada benda yang bermanfaat. Nabi kata di antara benda yang nak menggembirakan saudara kita adalah dengan memberikan hadiah. Kan? Kita kalau dapat hadiah pun kita syok Ustaz. Kan? Semalam saya pergi di satu program di Batang Kali Ustaz. Sampai di program Batang Kali tu Ustaz, tuan tempat tu dia bagi bunga kantan warna putih. Bunga kantan ni biasa duk makan buat laksa tu Ustaz kan. Tapi bunga kantan ni warna putih, dia lain sangat daripada bunga kantan yang biasa warna macam pink merah tu. Dan wangi dia tu lain macam, walaupun bunga kantan tapi saya tengok isteri saya sangat appreciate. Daripada semalam dia kira hadiah tu dapat, dia duduk pegang, duduk cium tu. Kan, abang kata apa, walaupun kadang benda tu simple, hadiah tu biasa, tapi ada keadaan yang dia jadi sentimental value-nya tinggi pada orang yang bila dapat. Begitu jugalah mungkin pada kita yang nak bagi gift, hadiah dan sebagainya. Atas niat, di atas persaudaraan, silakan, tidak ada masalah. Cuma yang kita nak halalkan kiblat perbincangan kita adalah dalam bab mengemis, yang mana sehingga kadang-kadang menjual maruah diri, memaksa-maksa orang, menghilangkan rasa malu, sampai tak ada langsung rasa
common sense yang sepatutnya ada, yang tu yang kita nak letakkan satu bentuk kerisauan. Nah, adapun sengaja mengemis dengan tidak ada mudarat ataupun darurah ke atas diri, maka jelas ialah haram berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nasa'i, Ibnu Majah tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Pagi ni kalau tuan-tuan puan-puan hadiahkan kami satu like, satu share pun kami dah cukup bangga dah. Jadi jangan lupa kita share perkongsian pada pagi ni. Okey, tadi jelas hukumnya haram. Kita nak berpindah ke soalan kedua yang ditanya oleh Ismail Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah faktor utama berlakunya mengemis dalam talian yang semakin berleluasan dalam masyarakat masa kini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas soalan. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa untuk soalan kedua yang cukup baik berkaitan apakah faktor utama berlakunya mengemis dalam talian. Kenapa pembudayaan ni semakin hari jadi semakin membiak dengan jayanya, kan? Dah macam makan ubat kuat pula kita tengok kan dia punya penularan tu. Dan kalau kita tengok apa faktor utama, saya yakin kita semua faham dalam konsep supply and demand. Kalau kita belajar supply and demand ni, bila ada permintaan maka akan ada akan ada benda yang akan diberikan. Maka begitu juga dalam media sosial, bila supply bila demand itu ramai yang wujudkan, maka orang akan supply. Kan, maka konten-konten sebegini kenapa banyak yang menjadi penularan yang merebak begitu berleluasa adalah senang apabila para penonton sendiri seolah-olah mengiyakan dan menyokong perkara ini berada dalam kehidupan mereka. Membuatkan banyaklah segmen-segmen baru yang fresh ini wujud dalam masyarakat kita mutakhir inilah. Sebab masyarakat kita pun memang kadang-kadang dia ada satu PL, bukan semua tetapi segelintir yang suka pada benda-benda yang pelik-pelik. Kan, benda-benda yang merapu-merapu tu dia sangat senang. Dia panggil bad marketing is still marketing, but it's not a good marketing. Kan, dia buat marketing yang bergaduh, kan, prank, kan. Jadi walaupun prank ni jelas haram dalam Islam, kan, atas apa tujuan pun, kan. Jadi tapi pembudayaan itu ataupun dia bagi skrip, nampak macam dia pun bergaduh perempuan, tapi sebenarnya skrip untuk nak viralkan kedai tu. Matlamat tak menghalalkan cara. Di sini saya rasa perlu kita jelas dan kita tuntaskan dari segi pemahaman kita lah. Maka jangan wujudkan demand agar supply itu tidak akan datang. Ni kita beria-ria bila tengok hak buat pelik-pelik tu, hak tu lah yang view paling tinggi. Betul kan. Yang senonoh-senonoh yang elok payah pula nak naik kan. Tak tahan Ustaz, dia like tu. Tu like kan. Dia Ustaz, kami tak sokong Ustaz, tapi kami tolong like. Dia tap screen tu sampai pecah. Kan. Sampai berjuta-juta tap screen tu kan. Jadi disebutkan juga di dalam kitab Darul Minhaj jilid juzuk yang ke-6 muka surat 478, kata Syekh Ibn Salih meminta ini adalah hukumnya haram apabila disertai dengan unsur menghinakan diri. Sanggup menjual maruah lah kalau kita katakan, menerak atas peti air kan, berguling-guling kadang-kadang. Lelaki memakai pakaian perempuan memakai pakaian lelaki kan. Malah ada yang lebih duka citanya mendedahkan aurat kan, jual baju dalam tu promote dekat media sosial kan. Kan, padahal boleh je pakai kat patung. Betul. Kan, yang nak buh kat diri sendiri tu berasa lawa lebih dah kenapa kan. Jadi dia tidak ada dah common sense yang sepatutnya ada ataupun rasa malu yang sepatutnya ada dalam diri. Jadi lakukan secara berulang-ulang dan menyakiti perasaan orang yang diminta. Kita ni bila, to be honest, saya rasa as a normal person, sebagai manusia yang biasa ni, kita pun takkan selesa bila kita melihat keadaan itu berlaku. Betul. Tapi sebab kadang-kadang orang, mungkin saya rasa pembudayaan orang Melayu ni dia punya rasa ihsan belas kasihan tu Ustaz memang tak relax punya. Betul. Dan memang ada satu paper, satu kajian yang dibuat, paper akademik berkaitan bagaimana bangsa Melayu ni lah dikategorikan sebagai satu bangsa yang cukup lembut hatinya Ustaz. Memang ini dibuat kajian. Sebab tu kalau kita tengok
kita punya tu lah Ustaz, gaduh lah orang pun raya kosong-kosong balik. Betul. Dia memang satu bentuk benda yang ni saya rasa benda yang baik. Tapi janganlah diambil kesempatan dan dimomok-momokkan sense yang nilai murni yang ada pada kita ni dijadikan sebagai senjata untuk meruntuhkan juga institusi kemasyarakatan kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita bersama. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih membicara tentang topik mengemis dalam talian bersama dengan panel jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Baik, kita nak raih satu panggilan dari penanya setia kita. Siapa lagi? Tuan Omar. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan. Sebelum tu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penghuni Wadak semasa saya berkunjung ke sana hari Ahad lepas walaupun Ustaz Yaakob tadi salam kepada adik Ustaz iaitu Ustaz Aidil yang begitu mesra melayan kami, saya sekeluarga Terima kasih banyak pada pihak pengurusan Wadat. Jadi soalan saya begini Ustaz kita dah sedia maklum di zaman yang canggih, serba canggih ini. Kadang-kadang mengemis ni, dulu kalau kita kata mengemis di tepi jalan, di tepi kaki 5 bangunan, tapi tidak lagi sekarang. Mereka menggunakan peralatan teknologi yang cukup canggih iaitu skamer ni. Kadang-kadang orang nak bagi penerima pun was-was. Jadi serba salah Ustaz. Ya ke betul jadi ini derma untuk madrasah ke masjid ke apa ke. Tapi kita ni terasa was-was kerana mereka ni cukup licik dalam dia punya percakapan, dia punya teknologi, bercakap begitu baik, begitu cantik sekali, begitu mendalam sampai ke dalam kata kita percaya penuh 100% kepada dia. Padahal kita kena tipu. Soalan saya, apakah boleh secara Islam dalam Islam ini boleh cara mengemis secara begini dan juga terlibat dengan penipuan yang begini rupa? Bagaimana sudut pandangan Islam dan juga Ustaz sendirilah mengenai perkara begini? Itu saja. Terima kasih banyak. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar atas soalan dan pantun. Baik Ustaz, bagaimana Ustaz? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih buat Tuan Haji Umar bin Najib. Pertama saya mohon maaf lah sebab hari Ahad yang lepas sebab saya ada urusan di luar. Ada kuliah di Bali membuatkan saya terpaksa berada di luar kawasan ala kulihal saya membeli terlebih dahulu pantun yang diberikan makan nasi dengan maruku, thank you, I love you. Masya-Allah. Kan? Untuk soalan yang cukup baik daripada Tuan Haji Umar kita berkaitan habit ataupun perangai yang duk berlaku hari ni mutaakhir ni dalam bab mengemis ni dari segi boleh ke tak boleh, jelas tak boleh lah. Tadi kita sebutkan dalam hadis yang disebutkan riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah berkaitan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu as-sadaqah. Tidak halal bagi orang yang kaya menerima sedekah. Apatah lagi dalam meminta-minta dalam bentuk mengemis dengan paksaan mendesak kepada orang lain bagi sesuatu kepada beliau. Dan saya rasa apa benda yang berlaku hari ini adalah daripada sebab kita ada win-win situation. Bila kita wujudkan demand, orang lain supply. Itu jelas berlaku. Sebab tu saya rasa apa pelan tindakan yang mungkin boleh kita buat adalah kita beriman dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut pada kita kalau kita boleh dalam sebaik-baik mencegah kemungkaran ni adalah dengan tangan kita. Dengan tangan ni dengan apa? Dengan kuasa kita yang kita ada adalah
mengelak daripada mewujudkan engagement kepada kelompok-kelompok yang sebegini. Kenapa dia buat perangai macam tu? Ustaz, senang je, sebab ramai orang tengok. Betul. Kan? Sebab ramai yang support. Dia tengok ramai yang seolah-olah membenarkan perbuatan dia. Tapi kalaulah bayangkan tak ada siapa yang tengok, tak ada siapa yang memberikan sesuatu, maka insya-Allah ini perbuatan lok-lak, huduh-huduh ni dia akan terberhenti sendiri. Tapi nak buat macam mana? Bila buat lok-lak, buat tak senonoh ni lah yang semakin ramai orang tengok. Membuatkan mereka yang nak kepada content creator yang tidak beretika ni, maka dia akan penuhi apa keperluan yang duduk dalam wave. Dia panggil ride the wave. Dia nak tumpang waktu mana wave yang paling tinggi untuk dia buat. Ini satu pembudayaan. Waktu saya kata pelan tindakan yang kita boleh buat adalah kita hentikan rantaian minta maaf lah pembodohan umat ini, kan? Sebab dia sedang berleluasa. So kalau tidak dihentikan, maka di keep moving and keep increase dari segi pertambahan angka dan juga pelaksanaan. Kalau kita tengok bagaimana corakan yang terbaru daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, Ustaz, yang dibentangkan di Parlimen beberapa bulan yang lepas, mengatakan bahawa 71.4% para pelajar lepasan SPM tahun 2023 tidak berhasrat untuk menyambungkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi lah, misalnya ABSPM ke ABSTP ke, matrikulasi ke, asasi ke, ataupun diploma ke, tak kisahlah degree ke atau mana-mana lah, dia orang tak nak sambung mengaji. Dengan atas faktor yang paling tinggi yang dominan adalah disebabkan nak jadi content creator. Faham. Dia terlupa content creator pun lagi cantik adalah apabila kamu ni mempunyai disiplin ilmu yang lebih baik. Setuju. Kita tengok tokoh-tokoh yang kita tengok, Carol Amin, Chef Sayang yang menang baru ni pun, beliau berkelulusan ini daripada universiti yang ada engineering, dan maksudnya beauty with brain lah orang kata, kan. Biar handsome berotak, kan. Biarlah yang nilai ilmu tu akan memandu kita untuk memelihara kita lah. Sebab harta tak boleh pelihara manusia, tetapi insya-Allah dengan ilmu dan akal yang baik akan mentakbir dan memberikan panduan yang baik juga pada kita melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda Allah mengasihi hamba-Nya dengan Allah memberikan kefahaman dia ke atas agama dan kebaikan dalam adab, dalam berilmu ni, insya-Allah. Baik Ustaz. Saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Juhara Abu Bakar. Jom kita lihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kesan kepada anak bila ibu bapa sering berkongsi gambar anak mereka di media sosial sambil meminta gift daripada penonton? Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih kepada Juhara atas soalan. Okay, baik. Terima kasih untuk soalan cukup baik pada Puan Juhara. Saya rasa ni pun ada satu trend yang sangat berleluasa, Ustaz. Anak beranak-beranak terus dia buat daftar satu akaun media sosial. Saya faham kebanyakan ni adalah yang dirintiskan oleh golongan-golongan artis, influencer yang dah memiliki follower ramai. Jadi dia panggil tu, dia panggil ride the wave. Dan dia bila promotion daripada beliau, dan dia memanfaatkan mungkin kecomelan anak-anak dia. Budak-budak ni memang beranak-beranak comel lah. Jaranglah budak-budak beranak huduh, kan. Mana ada baby beranak tak comel, kan. Jadi semua dalam keadaan comel itu. Setiap reaksi itu buat masyarakat dah penat sangat, Ustaz. Sebenarnya je netizen kita ni letih sangat dengan toksik-toksik yang berlaku. Jadi bila ada diversion yang benda-benda yang comel, benda-benda yang menenangkan, benda-benda macam ni pun dah cukup menghiburkan. Setuju. Jadi kebanyakannya, bukanlah saya rasa mungkin sebilangan orang yang menggunakan modal anak atau sebagainya ni, pada saya itu adalah perkara yang sangat tidak baik. Yang pertama, takut kena ain. Betul. Penyakit ain ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Penyakit ain ni bukan sebab dengki, Ustaz. Termasuk sebabkan terlalu sayang dan kasih pun boleh kena ain. Ini pernah berlaku kepada Amir bin Sahal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang datang mengadu di atas penyakit ain yang kena kepada beliau. Yang kedua adalah apa benda yang kesan kepada anak adalah privasi anak akan hilang.
Tuan-tuan kena faham zaman artificial intelligence ni Ustaz, segala bentuk benda boleh diterjemahkan hanya dengan sekeping gambar sahaja. Even dengan hanya sekeping gambar ini boleh menisbahkan segala bentuk pendedahan kepada anak-anak kita. Dia boleh tahu alamat dekat mana, sebab IP bila kita update gambar dia akan ada IP tempat mana dia upload, menggunakan internet mana, di mana alamatnya, anak itu keberadaannya macam mana. So bayangkan kalau kita update story kita, anak kita hantar ke sekolah, balik sekolah pukul berapa, semua itu boleh menjadi insecure pada diri anak kita. Sebab memandangkan, kalau kita tengok kes colek yang semakin meningkat ganas hari ini, kes pembunuhan, kes pencabulan, kes pedofilia yang semakin boleh luasa. So janganlah kita menjadi ibu bapa yang menyumbang ke arah data tu, termasuk pada berlakunya masalah-masalah jenayah tadi. Yang ketiga adalah kita membantutkan pertumbuhan anak. Kita bimbang anak ini dia akan luruh sebelum masak. Dia macam kita lah Ustaz. Waktu kecil kita ada masa kita tempoh untuk kita nak groom itu. Kan? Tapi bayangkan bila dia dah menjadi star awal, umur 6-7 tahun pergi keluar ni, dah orang dah mula hormat, jumpa nak ambil gambar, maka dia akan hilang fasa kanak-kanak dia Ustaz. Faham? Sebab dia akan kena star syndrome. Star syndrome ni bahaya juga Ustaz. Kalau bukan sampai pada waktunya dan pada waktu yang sepatutnya, maka tuan-tuan dia akan ada action act dia tu lebih sikit daripada orang lain nanti. Faham? Cara dia bercakap pun berbeza, cara akhlaknya pun mungkin berbeza, kecuali yang betul-betul orang yang ada disiplin akhlak ataupun pendidikan tarbiyah yang betul. Most likely biasanya akan kecundang lah dengan sombongnya, dengan egonya, sebabkan star syndrome tadi. Sebab tu dalam bab ni saya rasa janganlah memberi tekanan yang tak sepatutnya kepada anak-anak. Yang saya rasa yang paling membimbangkan yang ketiga adalah satu artikel yang dikeluarkan oleh Dr. Mariam Omar. Dr. Mariam Omar ni dikeluarkan satu artikel berkaitan bahayanya kanak-kanak dengan pendedahan media sosial hari ini. Yang pertama adalah menarik perhatian bahawa kepada pedofilia ataupun eksploitasi kepada kanak-kanak yang semakin berleluasa dengan jaringan internet hari ini. Dr. Mariam Omar syarah panjang berkaitan pedofilia ni, dia kat mana dia punya mangsa sekarang simple daripada gambar-gambar yang didedahkan oleh mak dan ayah itu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok statistik seks kepada kanak-kanak hari ini, sexual harassment kepada kanak-kanak bawah umur ni sangat-sangat tinggi Ustaz sekarang. Yang semakin membimbangkan kita lah. Jadi kalau tidak ada pengawalan daripada mak ayah pun tak jaga sensitiviti ini, saya yakin kepada sangat senang lah pemangsa ini nak cari mangsa dia. Jangan jadikan anak kita sebagai mangsa dengan sebab kerakusan kita nak kepada pujian, like ataupun engagement daripada media sosial, sebab dia tak memberi keuntungan pada diri kita pun. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, terutama zaman artificial intelligence cukup membahayakan ni. Allah memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Ustaz, tadi kita bicara tentang kita tayangkan anak keluarga kita. Ini bagaimana pula dengan orang yang mengambil komisen? Satu soalan daripada sahabat kita, Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Apakah hukum mengambil komisen daripada kutipan derma orang ramai di media sosial? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Ju. Tetapi kita nak dengarkan jawapannya setelah kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Minyak urut jangan ditelan, harus ditutup pelan-pelan. Jangan mengemis dalam penipuan, nanti member tak mengaku kawan.
Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan atas kesetiaan bersama dengan kami sehingga saat ini. Kita masih membicarakan tentang topik mengemis dalam talian. Tadi ada satu soalan yang kita tunda ditanya oleh sahabat kita Kak Ju Zabidi tentang bagaimana hukumnya mengambil komisen daripada kutipan derma orang ramai di media sosial. Jom kita sambung dengar ulasannya daripada guru kita Ustaz Yaakob. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih pada Kak Ju Zabidi untuk satu soalan yang cukup baik sebagai panduan dan juga rasa cakna kita dalam apa ni, permasalahan yang berlaku hari ini yang berleluasa sangat. Berkaitan pengambilan komisen daripada kutipan-kutipan yang dibuat. Yang pertama dalam irsyad hukum yang dipublish, yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan pada apa ni, yang ke-855, jelas mengatakan haram pengambilan komisen tanpa izin daripada pemberi. Dan cuma saya rasa di sini wujudnya beberapa loophole ataupun dari segi penguasaan yang mungkin boleh ditambah baik daripada masa ke semasa. Kalau kita tengok dari segi hujah yang digunakan apabila Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM meletakkan bahawa panduan umum bahawa kos pengurusan NGO yang baik adalah tidak melebihi 30% daripada belanjawan tahunan. Jadi kat sinilah yang mereka menggunakan sebagai jaminan untuk menghalalkan perbuatan pengambilan komisen ini. Kan? Pada saya, mereka guna model kata bank negara bagi. Mana ada, saya tengok dalam semakkan tak ada pun bank negara membenarkan pengambilan beberapa persen ini. Cuma inilah JPPM letakkan tak lebih 30% ni membuatkan orang ambil 30%. Pada saya dalam irsyad fatwa keluaran Mufti Wilayah Persekutuan jelas mengatakan haram. Jadi dalam bab ni kita keep improve lah. Kita mengharapkan mungkin daripada JPPM ataupun pihak-pihak yang terbabit dan terlibat mungkin bagi terus satu guideline yang jelas. Contohnya setiap daripada pertubuhan mana-mana yang self fund ni, yang crowdfunding wajib beraudit. Kan? Saat tak rasa sebab sekarang ni kadang-kadang mereka bergerak di atas bukan entiti ROS ataupun di bawah bukan yayasan. Sebab kalau ROS yayasan memang compulsory perlu audit. Masalahnya yang bergerak di atas nama enterprise ataupun seni berhad didaftarkan enterprise tapi dijadikan sebagai crowdfunding. Yang ni yang menjadi sedikit permasalahan yang kalau kita tengok yang didedahkan sebelum-sebelum ni, yang kantoi pun sebabnya yang datang dengan loophole macam ni lah. Jadi mungkin penambahbaikan boleh berlaku. Cuma cadangan secara peribadi, nak urus NGO ke, nak urus crowdfunding ke, nak urus apa sekalipun, sekolah ke apa, biar ada pendapatan yang lain lah. Janganlah digunakan vehicle urus NGO, urus crowdfunding ni untuk menjadikan punca pendapatan. Yang ni yang menjadi masalah. Bila dia tak ada duit, maka dia mula duk ambil komisen daripada kutipan tersebut. Jadi saya rasa yang paling fair adalah tuan-tuan cari ada alternatif perniagaan sendiri, income lain, kemudian urus NGO agar lebih terselamat lah. Sebab takut kadang-kadang bila kita tak ada langsung kerja lain, dijadikan tu sebagai pekerjaan, itu akan jadi masalah. Saya sendiri, saya ingatlah dulu sebelum saya nak uruskan organisasi saya hari ini, arwah abang saya pesan, arwah Ustaz Mutara pesan, dia kata niaga kita meniaga, kerja, cari duit. Daripada duit yang ada lebihan, kalau nak buat. Kalau tak buat, dia kata tak ada buat lagi, tak apa. Kan? Bila kita fikir balik, sekarang baru kita nampak nasihat yang 10 tahun yang diberikan dulu ni, dengan fitnah yang berlaku hari ni cukup membimbangkan. Bayanglah muka kita dipaparkan untuk crowdfunding, tiba-tiba nampak dia ni ada rumah besar, ni ada kenderaan, ni ada sekian-sekian. Padahal tapi kalau kita ada entiti perniagaan yang orang tahu, dia tahu start tu dia ada kedai runcit, dia ada kedai apa, dia ada kedai sekian-sekian, dia buat perniagaan sekian-sekian. So setidak-tidaknya menutup ruangan fitnah tersebut lah. So saya rasa dalam bab ni sebab check and balance, yang buat harus beramanah, bukan hanya beramanah dengan manusia tapi beramanah dengan Allah. Dan kita pun haruslah bijak sana dan bijak sini, bijak di mana-mana lah. Buat due diligence sebelum kita nak buat penyumbangan. Macam tadi Tuan Haji Omar tanya kan, macam mana nak dalam nak enforcement benda-benda mengemis dalam talian dan sebagai penipuan ni kan.
Maka kena cerdik sikit lah. Maksudnya kalau kita tengok nak ni, kita try search tengok kat mana tempat dia. Cuba telefon kawan-kawan terdekat ataupun telefon jabatan agama yang terdekat. Kan, tanya sekolah ni berdaftar ke tidak. Macam pusat, ada satu pusat, banyak pusat-pusat penjagaan kanak-kanak tak berdaftar. Dengan JKM tak daftar, pejabat agama tak daftar, PPD tak daftar. Jadi bila terlalu banyak red flag yang macam ni pada saya, atas kebijaksanaan akal dan waras itu, red flag je lah. Tak payah duk rasa bersangka baik sangat. Dah telefon pejabat agama, tak tahu, telefon pejabat daerah pun tak tahu kewujudan dia. So telefon majlis bandaran kawasan tersebut, contohnya di Sungai Tani, telefonlah MPSP, tanya betul tak premis ni wujud. Sebab kalau dia wujud, mesti dia bayar cukai pintu, mesti dia ada permohonan PBT untuk kelulusan bangunan digunakan untuk budak-budak duduk. Jadi semua elemen-elemen ni tuan-tuan, dengan teknologi yang ada, sepatutnya kita dah boleh menggunakan talian, dalam talian tadi untuk membenteras pengemis dalam talian. Tapi kita tak manfaatkan dia manfaat, lepas tu kita marah dia duk buat. Kita sendiri tak memanfaatkan talian yang ada, segala teknologi yang ada. Jadi dia manfaatkanlah. So kan ingat, bila kebatilan yang lebih tersusun akan mengalahkan yang hak yang tidak tersusun ni. Jadi kita pun biar ada kebijaksanaan lah dalam kita nak membasmi. Kena secara kolektif lah saya rasa kan. Kena penguatkuasaan perlu tutup loophole yang ada tadi, 30% atau 20% ni buang terus. Keluarkan satu akta enactment khas, wajib beraudit. Kalau crowdfunding event berapa pun kena audit. Tak audit, start like day dia. This is about red flag yang tidak baik lah. Bila tak audit, kenapa takut nak audit? Mesti ada something wrong somewhere. Itu je kan. Jadi pada saya bab ni, we has to be transparent lah, insyaAllah. Betul. Masing-masing kita ada akal fikiran, maka buatlah pilihan yang benar. Okey Ustaz, kita nak berpindah ke soalan seterusnya. Ditanya Nur Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin. Soalan saya, sekarang aplikasi yang paling hot kat Malaysia ialah TikTok. Banyak bakat dapat dilihat di situ. Tetapi ada di antara mereka itu yang betul-betul mengharapkan pemberian gift dari orang yang menonton. Mulanya sekadar suka-suka, tetapi akhirnya mendesak jika gift diterima semakin berkurangan. Adakah ianya dikatakan mengemis dalam talian? Apakah hukumnya? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Menarik soalan ni. Dipersilakan Ustaz. Okay, baik. Mula-mula sekadar suka-suka, lama-kelamaan jadi ketagihan lah. Kita kata bahasakan. Adakah yang dikatakan mengemilkan apa hukumnya? Baik. Yang pertama kita faham. Memang awal-awal ni dia buat live tu untuk semata-mata mungkin nak bersembang dengan follower, nak bercakap ataupun nak menghuraikan isu-isu tertentu. So tetapi bila ada sambutan-sambutan tertentu, walaupun benda tu benda yang negatif, maka dia akan mempositifkan benda tu. Kan, walaupun ada orang yang memang Ustaz kalau tengok dalam komen tu semua kritik, tapi dia syok dengan kritikan. Maka memang dia sebenarnya dia mengumpan kita untuk terus maki dia, untuk terus marah dia, untuk terus mengumpat dia. Sebab dengan cara itu engagement akan naik. So ada orang dia tak kisah Ustaz. Saya tak boleh buat tu orang. Saya kalau orang ni burung Ustaz, betul. Saya tengok kat mana salah, kat mana saya perlu betulkan. Sebab tu saya tak ada jadi politik. Sebab tu terang kan. Sebab saya hati tisu. Tapi ada orang dia okey Ustaz. Kita pula kita rasa sedih bila kita baca. Kan? Jadi dalam bab ni, sebab tu saya baca semalam ada satu kajian daripada Persatuan Sekretari Amerika Syarikat. Satu artikel yang dikeluarkan berkaitan penyakit gangguan personality histrionic. Dia panggil HPD. Nah, HPD ni penyakit apa? Yang ditakrifkan sebagai gangguan kepribadian bercirikan corak emosi yang mencari perhatian yang berlebihan. Kita panggil bahasa yang lebih mudah adalah attention seekers. Attention seeker ni penyakit Ustaz. Saya baru bila semalam tu semak dalam artikel dikeluarkan Persatuan Sekretari ni. Dia HPD ni dia penyakit macam kita ada OCD, ada penyakit anxiety, dan HPD ni adalah penyakit yang dipanggil hysterical personality. Histrionic ni sangat membahaya Ustaz. Sebab dia Ustaz, dia kalau tak ada perhatian untuk dia hari tu, dia akan gelisah Ustaz. Macam anxiety.
Tak tentu arah. Dan saya pernah jumpa Ustaz dan seorang influencer yang sangat terkenal, yang sangat terkenal lah di Malaysia ni, yang dia ada masalah tu. Dia bangun pagi, bekas staff dia ni, bekas manager dia jumpa saya, dia kata, Ustaz macam mana nak tolong? Dia kata, Ustaz, memang pagi dia punya majikan dia bangun, dia akan tanya, hari ni ada orang kecam dia lagi tak? Ada orang bercakap pasal eta tak? Maksudnya dia akan bangun, benda pertama lepas otak dia akan tanya, ada orang bercakap pasal dia tak hari ni? Kalau tak bercakap pasal dia dalam in a good term, maka dia akan buat bad term. Dia akan buatlah benda menari terpetik ais lah, ambil video pi gempak orang gaji dia lah, kemudian dia ambil pasu pecahkan dengan dekat kereta lah. Dia sanggup buat konten-konten yang merugikan duit ringgit dia, kan? Tetapi yang dengan syarat dia nak ada engagement yang orang bercakap dan nampak kewujudan dia hari tu. Bila cek balik, bila kita rujuk dengan kaunselor, dia ni ada masalah yang tadilah masalah yang disebut dengan HPD. Ni sebab dia memang dia ada masalah, dia mula-mula jadi seronok Ustaz, tapi lama-kelamaan jadi habit dan jadi ketagihan dan dia menjadi penyakit pula masalah tu. Sebab tu perkara ni perlu dikekang. Kita faham tentang aplikasi hot tak hot itu adalah dia sampai masa TikTok pun akan hilang daripada radar. Dia akan datang yang lain pula. So kita kena bersedia lah. Kan apa yang nak datang ni cuma tu kata tadi dia macam telefon apa semua dia macam makanan lah Ustaz. Kan? Kalau hang tahu impak dia baik dan buruk, hang akan ambil sekadar mana perlu. Dan yang hampir makan 1 lori buat apa? Macam belah saka dah kenapa? Kan makan sampai tak ada hari esok dah kenapa? Kan makanan tu elok Ustaz. Betul. Elok. Badan kita perlukan protein, badan kita perlukan kalsium, perlukan serat, perlukan vitamin, macam-macam segala macam benda. Tapi kalau terlebih jadi apa? Jadi penyakit lah. Sama juga dengan teknologi, sama juga dengan media sosial. Sepatutnya media sosial ni untuk menghubungkan kita dengan orang-orang lain. Betul. Tapi kalau hang berlebih-lebih tu bukannya sekadar berhubung, itu dah berhubungan. Jadi janganlah sampai berlebih-lebihan, sebab kalau kita tengok itu adalah satu penyakit, dan jangan normalisasikan penyakit ini dalam pembudayaan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan yang baik untuk kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Okey Ustaz, kita nak raikan soalan dari sahabat kita Izzuddin. Jom kita lihat. Assalamualaikum Ustaz Yaakob Yusra, Da'i Hakim dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Islam mengajarkan umatnya supaya berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal, bukannya dengan cara mengemis, lebih-lebih lagi mengemis dalam talian. Persoalannya di sini, orang yang mengemis dalam talian ini rata-rata bukannya dalam kalangan orang yang susah, tetapi mereka berbuat demikian untuk mengumpul dan menambahkan harta dengan alasan malas bekerja. Apakah penerapan nilai-nilai murni yang paling sesuai diberikan kepada mereka yang berbuat demikian? Mohon pencerahan. Terima kasih juga kepada yang bertanya. Persilakan Ustaz. Baik, kita faham dengan apa yang berlaku hari ini, maka apa benda yang perlu adalah nilai-nilai murni yang perlu ada kepada pembuat content creator, sama ada dia mengemis ke tak mengemis pun, ini adalah basic yang kena ada lah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 4 asas yang kena ada kepada seorang manusia. Ini nilai-nilai murni yang baik kena ada. Yang pertama, iman lah. Bila ada iman ni, dia setidak-tidaknya dia boleh membezakan di antara yang hak dan batil. Betul. Kan, at least sifat furqan, membezakan yang hak dan batil ini perlu ada. Asasnya adalah daripada iman yang Allah bagi, yang dikurniakan kepada kita. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang kena ada asas nilai murni yang kena ada adalah berkaitan ilmu. Ilmu ni penting, sebab ilmu lah mengangkat kemuliaan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Malaikat pernah tanya Allah Subhanahu Wa Taala, adakah nak jadikan manusia yang nantinya wayasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Takkan nak jadikan manusia yang mereka akan tumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, bergaduh, berkelahi antara mereka. Maka kata Allah, faqala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya Allah lebih mengetahui daripada apa yang malaikat tahu, maka Allah memberikan kepada manusia itu adalah dengan akal dan pemikiran yang baik. Maka melalui ilmu, maka dimanfaatkan akal itulah. Yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali sebut asas yang kena ada adalah berkaitan amal. Al-ilmu bila amal
kasyajari bila samarin. Kan, ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Kan? Jadi kat sini saya rasa kita kena ambil maklum berkaitan bukan hanya kita nak jadi golongan orang yang berilmu dalam buat konten, kita nak jadi orang yang beramal. Kita tak mau sebar benda-benda yang mungkar, dan kita nak memastikan daripada konten yang kita lakukan itu memberikan impak yang baik kepada masyarakat. Bukan menjadikan fitnah dalam masyarakat, membuatkan platform kepada permulaan orang duk bergaduh, menjadi medan dan sarang pergaduhan. Jadi tuan-tuan, kita tak mau menjadi orang yang amalnya di situ. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, asal yang kena adalah ikhlas. Kalau you nak buat apa pun dalam hidup tak ikhlas, maka dia akan ada masalah. Betul. Even jadi suri rumah tak ikhlas pun rugi amalan. Sedangkan berpahala. Betul. Penganggur kalau tak ikhlas pun masalah. Kan? Jadi soal keikhlasan ini adalah satu benda yang perbicaraan ke hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang layak menilai melainkan hanya Allah berkaitan berikhlas. Cuma kita usahakanlah mudah-mudahan Allah mencampakkan ikhlas dalam kehidupan kita untuk memperoleh semua nilai-nilai yang lain, iman, ilmu dan juga amal. Mudah-mudahan insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid, dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rileks. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu, dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel, dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan, please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh, tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti-slide. Tuan-tuan ni, tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 2-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap, dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Setakat lah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 e-book dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Karaci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madatcenter.com
atau hubungi nombor yang tertera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center, Madat. Dengan pembangunan pesat membangun menjadikan Madat antara salah satu tumpuan orang ramai di Kedah. Apakah antara fasiliti yang paling mendapat perhatian pengunjung, dan atas sambutan luar biasa, kabarnya beberapa fasiliti turut dinaik tarafkan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Persilakan. Okay, baik. Ustaz. Baik, alhamdulillah, bila sebut tentang fasiliti, sekarang kita sangat berusaha keras untuk menaik taraf dewan tambahan masjid, ataupun disebut dengan dewan e-sport, yang digunakan, maksudnya waktu sembahyang boleh guna untuk solat, waktu pengajian digunakan untuk pengajian, dan pada waktu-waktu yang lain boleh digunakan sebagai dewan tambahan untuk e-sport. Budak-budak datang main game, diorang boleh datang melepak, tapi waktu sembahyang kena solat berjemaah. Jadi kita pegang dengan falsafah, when we cannot beat them, we try to join them. Bila kita tak ada nak lawat dengan dan kemodenan arus semasa ini, kenapa tidak kita cuba untuk berkawan dengan mereka lah. Jadi saya yakin benda ini tak senang, tapi insya-Allah tak susah. Even pelaksanaan program-program, kita tengok dalam gambar ni pun dah program-program yang dah pun berjalan, yang kos pembinaan ni dah melebihi 30 juta ringgit pun. Kalau bukanlah daripada bantuan orang ramai dan beberapa benda-benda yang boleh dimanfaatkan, saya yakin tidak akan berdiri segala bentuk usaha kita ni lah. Dan Ustaz, alhamdulillah, kita dah ada lebih daripada 40 orang pelajar yang dah menghabiskan hafalan 30 juzuk Al-Quran. Walaupun tapi kita baru 2-3 tahun beroperasi, tapi dah ada lebih 40 pelajar yang dah berjaya syahadah Al-Quran 30 juzuk. Dan sekarang ni ada pelajar yang sedang di UTM yang sedang buat engineering, ada yang sedang buat architecture, ada yang ada di Azhar, ada yang ada di Yaman. So bertebaran ni dengan sebilangan profession yang kita nak mereka jadi. Kita tak nak hanya mereka jadi ustaz saja ke, nak jadi Tok Bilal, Tok Imam saja kan. Tapi kita nak mereka ada dalam dunia profession tadilah, yang seorang tengah buat engineering, tengah buat architecture, ada yang ni masuk untuk badan beruniform. Jadi agar nanti another 10 years kita perlukan lebih ramai mad'u yang menyebarkan untuk pendakwa-pendakwa, berdai-dai yang akan bantu untuk mad'u yang begitu ramai ni. Kan? Jadi jumlah kita pakat-pakat bantu, dan datang ziarah sendiri. Betul saya kata, saya suka kalau dalam bab ni, saya sendiri pun untuk due diligence, kalau saya nak pergi bagi, saya suka pergi tengok. Pergi tengok macam Haji Omar, dia datang sendiri tengok, dia tengok Madat sekian-sekian. So senang, agar apa yang kita cakap ni bukan hanya sembang kari, sembang kerja terbang, boleh manifestasi itu dapat kita terjemahkan dengan keyakinan bila kita tengok sendiri, insya-Allah. Baik Ustaz, bila sebut tentang sedekah infak ni, bagaimana para penonton boleh terus menyokong Madat? Yang pertama, saya sangat senang hati kalau tuan-tuan boleh datang. Macam esok Ustaz, esok sahaja ada 28 biji bah yang dah confirm nak datang. Orang datang ziarah je Ustaz. Tak ada bayaran apa-apa, satu sen pun kita tak charge. Malah di Madat ni, polisi kita, siapa yang datang, kita sediakan makanan untuk mereka. Hasil sumbangan orang ramai. Sebab tu polisi masjid kami, duit ni tak simpan ke bulan depan. Maksudnya apa yang tuan-tuan bagi, dan tuan-tuan derma, kita akan manfaatkan bulan tu juga. Masya-Allah. Sebab tu macam esok masak untuk 5,000 pack sehari. Pagi tadi pagi ni, salah satu siapa yang berada di Madat ni, sekarang ni tengah ada sarapan pagi 1,000 pack setiap hari Jumaat dan Sabtu. Tengah hari masak untuk 5,000 pack. Kat mana masak? Kat masjid. Subhanallah. Sebab tu kalau orang Sungai Tani kata kelaparan, memang nak kena labuh dengan saya. Kan? Sebab kita sediakan masakan hari-hari tanpa cuti, termasuk hari raya. Subhanallah. Raya orang duk pergi yaya pun tim kita struggle untuk masak, nak memastikan sifar orang tu tak ada makan. Lepas tu insya-Allah tuan-tuan, pagi ni juga saya baru siapkan satu buku berkaitan 9 amalan pemuka rezeki. Dalam ni berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, apa benda yang kita boleh jadikan sebagai amalan kehidupan harian untuk Allah permudahkan untuk dibukakan pintu rezeki pada kita. Macam Ustaz kata tadilah, yang jauh dekat, yang sempit dilapangkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan. Jadi semua tu
of course ada dia punya formula-formula dia yang kita dah pun rungkaikan dalam buku 9 amalan pembuka rezeki ni. Jadi dapatkan secara percuma. Cuma tuan-tuan saya nak minta jasa baik, tuan-tuan sebarkan link ni, hantarlah ke adik-beradik kawan-kawan agar sikit tanda ada banyak tanda ingat ni dapat direalisasikan. Yang paling terdesak Ustaz, dalam tempoh minggu ni Ustaz, saya kena clearkan dalam RM40,000. Masya-Allah. RM40,000 ni nampak macam banyak Ustaz, tapi kalau 400 orang yang sedang menonton sekarang ni, lebih ni ada dekat 800 yang menonton ni, pakat bagi seorang RM100 cukup, kita siap. Asrama boleh masuk bulan ni juga Ustaz. Asrama siap dah 4 tingkat tu. Cuma nak masuk perabot tak cukup, kesian budak nak menerap atas tile tu, kesian sejuk badan depa kan. Jadi jomlah kita pakat-pakat tolong. Saya dengan rendah hati bukan nak mengemis, tapi nak mengajak. Sebab saya tak ada keuntungan, saya tak ada komisen tu. Saya 1 sen pun, saya mai daripada Kedah datang KL ni pun tak ada bayaran apa-apa, tapi hanya nak tumpang kasih untuk kita saling buat manfaat secara bersama. Mudah-mudahan dapat diterjemahkan. Baik Ustaz, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buah durian, buah jambu, lagi enak buah duku. Dari mengemis baik membantu, baru tidak digelar penipu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih sudi bersama dengan kami pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebelum kita raikan soalan dari sahabat kita, jemput follow media sosial kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, di Instagram official Tanyalah Ustaz, dan juga di TikTok. Mudah-mudahan perkongsian itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita masih membicara tentang topik mengemis dalam talian bersama dengan guru kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusrah. Ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita ketengahkan dari sahabat kita Anna Karnina. Jom kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bezanya meminta dan mengemis dalam talian? Kerana amalan meminta dan mengemis ini menjadi trend yang semakin menjadi-jadi semata-mata bagi mendapatkan coins di sosial media TikTok. Yang kedua, apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mengemis dalam talian? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Anna Karnina untuk soalan yang cukup baik. Berkaitan yang pertama, apakah perbezaan di antara meminta dan mengemis? Yang pertama kita kena faham dari segi takrif terlebih dahulu, baru kita boleh menjawab soalan. Apa beza di antara meminta-minta dengan mengemis? Yang pertama, meminta ni biasanya dilakukan dengan niat untuk mendapatkan bantuan secara terbuka dalam konteks yang lebih formal ataupun terhormat. Contohnya minta bantuan daripada keluarga, daripada komuniti, dengan keadaan mohon untuk permohonan yang lebih terhormat. Adapun mengemis adalah dari segi takrif, disebut dalam kamus Dewan Bahasa, dilakukan dalam keadaan yang lebih terdesak, seringkali di tempat awam dan mungkin dengan cara yang mendesak ataupun melarat, ataupun buat bila orang tengok tu merasa tidak selesa. Contohlah kalau kita pergi, kita duduk di kedai makan, tiba-tiba datang dekat meja sebelah kita duduk tarik baju, dia akan wujud elemen tak best terdetik tu. Jadi tu hampir serupa, tetapi tetap ada perbezaan lah dari segi takrif yang diletakkan. Jadi yang menjadi trend semata-mata mendapatkan coin ni sebab dia jadi habit lah. Betul. Kita tadi lah, dia jadi penyakit. Dan bila dapat tu dia nak lagi. Manusia ni memang disebut dah. Sebab tu Allah kata la in syakartum la azidanakum, bila hang dapat ni hang syukur. Tapi bila hilang rasa syukur ni, dia sentiasa nak lagi. Orang kata bagi betih nak paha, bagi paha nak lagi. So ini dipanggil sifat tamak. Kan? Sebenarnya koin tu tak tahu mana pun Ustaz. Jujur lah, kalau betul nak bantu tuan-tuan, saya abang tuan, kalau betul nak bantu jangan bagi dengan gift ataupun koin. Sebab 60 ke 70% dapat kepada pihak TikTok sendiri. Kita dapat bagi tu sebenarnya tuan-tuan, hang bagi 1000, yang sampai kat orang tu 300-400 je. Sikit Dah. Betul. After tax tu sikit sangat. Kan? Jadi betul kalau nak bantu, pergi direct bagi bantu.
Tak payah duk bagi-bagi gift lah apa semua tu. Merugikan lah, bukan rugi apa, yang untuk orang lain. Dia makan atas angin je. Kan? Jadi tak kisahlah platform mana pun sama je. FB ke mana pun, memang dari segi star yang kita bagi tu, dia akan lebih dapat banyak daripada pihak yang menyediakan platform lah. Jadi dan apa yang soalan kedua, apakah tindakan yang perlu diambil untuk nak mengekang masalah mengemis atas talian ni? Saya rasa tak ada lain melainkan jangan support pada perbuatan tu. Kosongkan engagement pada mereka. Ni yang maka kita imsak menahan diri daripada berada pada keberadaan kewujudan mereka ini pun dah cukup, pada saya dah cukup baik. Kan? Ni dah saya pernah tanya geng maknyah yang dah tengah berhijrah. Alhamdulillah lah, kita tengah buat satu program ni, saya tengah baru habis perbincangan bulan lepas dengan dia orang. Saya ambil beberapa maknyah yang berhijrah ni bekerja dengan Madat untuk handle bahagian rumah kahwin. Mereka memang kepakaran mereka bahagian Andaman ni. Tapi bukan sebagai makeup artist tak, tapi bukan sebagai ni, tapi untuk uruskan pelamin dan sebagainya. Tapi dia dah hijrah lah, yang dah betul-betul hijrah. Bila saya tanya kenapa you jadi macam ni, dia kata, Ustaz, bila kami buat live dengan kami buat seperti orang perempuan, make up, pakai tudung dan sebagainya, view akan jadi tinggi, engagement akan jadi banyak. Tapi kalau kami jadi lelaki biasa ni, tak ada orang pun. Bila kami, dia kata bahasa muda, dia kata geng kunyit, dia kami jadi geng kunyit ni, Ustaz, lagi orang support kami. So bayangkan bila word tu keluar, baru saya faham maksudnya community yang merosakkan community. Faham? Kita yang merosakkan community dengan kita support perbuatan-perbuatan yang merapu ni. Macam semalam saya pergi di Expo di Ampang, ada Havoc Food Festival. Tengah duk buat makanan tu, mereka boleh duk menari. Dia memang ada trend. Dia memang tu, setiap beberapa setengah jam tu dia akan menari. Jadi masyarakat support. Hak rumah buat live, yang duk buat ni apa semua. Jadi dia lagi syok nak buat merapu tu. Setuju. Padahal boleh je hidang makanan yang tu nak menari sampai 25 minit, 4 minit, macam nak katuk kepala pula rasa kan. Jadi siapa yang, sebab kita yang nak. Betul. Dia pun sonok buat, dia lagi duk main buat video, lagi duk tolong viral, dia saja wujudkan elemen tu. Faham. Elemen tu sengaja dibuat. Kan? Sebab apa? Sebab itulah, sebab kita yang duk tolong angkat. Sebab tu ingat, barang siapa yang menunjuk dan mengajar kau orang buat satu benda baik, dia akan dapat kebaikan tersebut. Begitu juga bila ajak orang dan tunjuk orang buat benda jahat, menyokong dengan benda kejahatan, tuan-tuan juga akan wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Kita akan menanggung perbuatan daripada menyebarkan support, engage daripada perkara-perkara yang tak senonoh yang duk ni lah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Betul. Sekarang zaman orang suka dan ikut benda yang pelik-pelik, maka kita sebarkan benda yang baik-baik supaya mereka ikut. Okey, Ustaz dan juga para penonton, soalan seterusnya Baharudin Kasim bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Jika pihak-pihak berwajib seperti JKM, zakat NGO berkaitan kebajikan golongan-golongan sasaran seperti B40, asnaf miskin OKU tak kira kategori, lakukan tanggungjawab peranan masing-masing, maka takkan ada istilah pengemis dalam negara sekarang dan akan datang. Apakah hukumnya jika kita bagi bantuan yang sepatutnya pada golongan-golongan sasaran tapi mereka gunakan untuk bermewah-mewah, tak ikhlas dan bagi dana terkumpul pada keluarga mereka di kampung, dalam atau luar negara? Sekian dimaklumkan. Terima kasih. Terima kasih juga yang bertanya. Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Tuan Baharudin Kasim untuk soalan yang cukup baik tentang apakah hukum kita bagi bantuan kepada golongan sasar tapi digunakan untuk bermewah, tak ikhlas dan bagi dana untuk keluarga. Hak ni jelas lah breach of trust lah kan. Pecah amanah ni yang disebutkan adalah jelas ini al-haram kan. Nabi kata la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram, tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram kan. Dan juga ciri-ciri orang yang munafik ni juga adalah apabila ia diberikan amanah maka ia mungkiri, ia khianatilah. Jadi jelas itu perbuatan yang sangat salah dan tidak dibenarkan dalam apa konteks sekalipun lah.
Kan orang bagi patutnya guna pada kumpulan orang macam ni kepada orang tertentu, tapi dia gunakan untuk kepentingan yang berlainan, maka itu jelas adalah salah dan haram. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan panduan yang baik untuk kita sendiri pun. Lepas tu saya kata back to back kita try lah untuk di religion lah. Ada setiap kali nak bagi apa-apa kita try, contohnya kita bagi pada tempat yang kita dah tahu pergerakannya. Sebab bila kita tak berhati-hati ni lah yang dia tumbuh bagai cendawan. Tapi kalau bayangkan kita semua ada awareness lah, at least awareness untuk kita call. Kalau tak susah pun call JKM, tuan-tuan tengok dalam website dah akan keluar. Ataupun okey tengok alamat tu, tanya tempat ni kat mana, madrasah ni dekat mana? Oh dia berkata dekat Melaka. Okey kawasan mana? Oh kawasan sekian-sekian. Atau di Sungai Petani. Okey Sungai Petani ada pejabat daerah pejabat agama daerah Kuala Muda. Kau pejabat agama. Okey, daerah mana? Try tanya pejabat daerah ataupun tanya Majlis Bandaran Sungai Petani. Sebab premis mesti didaftarkan. Kalau dia sekolah dia kena daftarkan. Kalau dia pusat perlindungan dia mesti daftar dengan JKM. Kalau dan semua entiti ni kena daftar di bawah Majlis Bandaran sebab bawah PBT. So pada saya kalau just 1 minute to make a confirmation. Kalau telefon dia pun kata ustaz kami tak tuan kami tak ada pendaftaran kami red flag. Simple je. Banyak kita pak link. Kan? Jadi insya-Allah lah mudah-mudahan kita pakai due diligence memanfaatkan kewarasan akal, maka tak akan berleluasa lah mengemis dalam talian insya-Allah. Ustaz, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Yaakob Yusra membicara topik berkaitan mengemis dalam talian. Kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini ditanya oleh sahabat kita Pak Su Li Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, mengapa perkara-perkara negatif seperti ini sering terjadi di kalangan masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia? Kebanyakannya sedangkan bangsa lain jarang berlaku. Di manakah kepincangan institusi agama Islam yang masih perlu kita baiki dari terus merebah dalam masyarakat Melayu di Malaysia? Sedangkan agama Islam adalah satu agama yang sudah cukup sempurna. Pesanan Rasulullah SAW, kamu tidak akan sesat atau terpesong selagi tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada Pak Suramli untuk soalan yang cukup baik berkaitan awak yang kita tengok lah ni negatif hati elok tu lah. Uduh-uduh ni main mesti kan orang Islam, orang bangsa Melayu kan. Sebenarnya bukan soal bangsa ataupun agama, soal adalah perjanjian yang iblis dan syaitan ni dah berjanji depan Allah. Kan? Yakni nak menyesatkan manusia. Syarat nak menyesatkan ni mesti kena cari orang yang tak sesat. Kan? Kalau dah sesat, nak sesat buat apa lagi? Kan? Jadi of course lah Islam tu agama yang benar, maka mereka akan bersedaya upaya menggembeling segala tenaga untuk menyesatkan orang yang betul lah. Kan? Jadi memang kita dah tengok itulah kenapa sebab memang iblis setan ni dia bekerja keras, berlumus tungkus dah, bukan bertungkus lumus lah kan, untuk memastikan yang betul ni lah yang ni. Dan hakikatnya sebenarnya setiap bangsa dan agama ada je kepincangan, cuma sama ada di highlightkan ataupun tidak je. Betul kan? Kalau pergi tengok di kedai kita ni, statistik kita memang Melayu dan Islam ni tinggi, lebih daripada 60%. Kan? Kalau pergi di India, tengoklah bangsa dan agama dia banyak. Yang pergi di negara Cina, bangsa dia dengan agama dia juga banyak. Jadi bukanlah kita nak membela, nak menegakkan benda yang basah, tapi hakikatnya nak menyesatkan ni memang kena sesatkan orang yang tak sesat. Kalau yang dah sesat, tak ada sesat, memang dah ke laut dah kan. Iblis tak ada buat kerja banyak pun. Memang dah depa dah sesat pun kan. Jadi itu hakikatnya lah. Yang hakikatnya dunia darul bala wal imtihan. Dunia ni memang medan ujian lah kat atas semua, tak kira siapa, ustaz, ulama, cikgu, ustazah, suri rumah, pelajar, manusia. Mereka kata selagi mana kamu sebagai manusia pasti akan ada ujian yang Allah akan berikan.
Cuma pada sudut pandang macam mana kita nak pandang lah. Kalau kita nak pandang ia sebagai masalah, maka kita akan nampak masalah, percayalah. Kan? Tapi kalau kita nak cari penyelesaian, maka kita akan berusaha lah untuk mendapatkan penyelesaian yang baik untuk permasalahan yang berlaku. InsyaAllah. Kan? Jadi InsyaAllah mudah-mudahan saya rasa lambat atau cepat kalau semua memainkan peranan secara kolektif, pakat-pakat fikir macam mana nak bantu. InsyaAllah saya rasa masalah ni bukanlah masalah yang utama, tapi kalau dibiarkan dia akan menjadi berbarah, tetapi kalau dikekang awal maka dia akan ada ubatnya, insyaAllah. InsyaAllah. Saya suka soalan Pak Suli Romli tadi. Dalam soalan ada peringatan, tak nak sesat, ikut Al-Quran dan Sunnah erat-erat, InsyaAllah tak sesat. Okey Ustaz, kita nak beralih soalan seterusnya. Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Trend zaman sekarang tanpa segan silu memuat naik QR code di medsos dengan status mana tahu ada rezeki. Adakah ini menggambarkan manusia sanggup buat apa sahaja dalam keadaan atau situasi terdesak? Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Faizal atas soalan. Saya pun tengok ada, terima kasih tu soalan ditanya pada Abang Faizal kita. Saya tengok ada banyak juga jadi budaya bila contohnya hari lahir dia kita tengok pun rasa segan, Ustaz. Betul. Untuk peribadi lah kan. Setuju. Kalau hak tu dibuat atas kapasiti untuk umum, bukan bersifat peribadi, saya tahu terang Ustaz. Kalau tanya option kenapa niaga dan sebagainya, sampai even sekarang pun saya ada lebih daripada 200 orang staff untuk urus perniagaan. Masya-Allah. Kan? Tapi kenapa Madat buat sumbangan? Sebab kalau lah tanya saya tak mau pun buat sumbangan. Kami pernah 2 tahun 3 tahun fasa PKP tak buat sumbangan pun Ustaz. Cuba sustain dengan apa yang kita ada. Cuma bila melibatkan bangunan yang besar dan sekolah saya pun tak ada yuran, 1% pun cuma. Jadi bila masyarakat, bila tanya Ustaz kenapa 2 tahun tu kamu kenapa Madat tak buat kutipan langsung. Jadi kat situ pun jadi permasalahan. Jadi waktu yang kata-kata okey, yang derma ni kita guna untuk sekolah ya. Sebab saya dah memang ada perniagaan. Dan memang ada staff saya, ada income lah dari situ. Tapi kita nak minta untuk umum pun kita rasa malu Ustaz. Kan? Apatah lagi untuk diri sendiri ni, aduh, saya rasa dia ni memang tebal muka. Memang hak ni make up lah 8 inci Ustaz. Kan? Opera Cina macam ni kan. Jadi pada saya tak kisah jangan normalisasikan benda tu. Betul. Dia simple je. Don't start a thing is not yang tak bagi benefit pada kita. Bila you start buat, walaupun benda tu tak elok, you akan rasa macam you akan mencari cara untuk menghalalkan perbuatan itu. Bila benda tu rasa best. Setuju. Dia memang benda-benda merapu ni dia main rasa best lah. Rempit Ustaz. Nampak best lah Ustaz. Kita tengok pun nampak semok. Takut satu. Semok. Kita tengok tu dah semok. Bila mereka dah besar, mereka pun nampak semok kau. Tapi kenapa mereka buat? Sebab dia jadi habit lah. Kan? Nak tunjuk style, nak tunjuk kata power. Dia tak tahu terap, dia ingat nyawa ada 10. Kan? Dia ingat macam main game, jatuh tersadai tu lagi bangun elok balik. Kan? Tak ada. Jadi benda-benda tak elok ni pun bila kita keep going to force ni, dia akan jadi habit nanti. Jadi tak salah dia buat lah untuk QR code lah apa segala mak nenek untuk ni mengada lah. Itu Nabi sebut dalam hadis, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu je, pegang tu lah. Baik, insyaAllah. Jadi kita tukarlah budaya seperti itu ya. Kita nak terus soalan yang seterusnya. Robi Abu Bakar Robi. Ini menarik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah dibolehkan mengemis dalam talian ketika menunaikan ibadah haji ataupun umrah di kota suci Mekah? Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. 1, 2, 3, 4. 4 bunga cantik. Terima kasih ya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Rubi Abu Bakar untuk soalan yang cukup rare lah. Saya kira sebagai pada sisi akhir pertemuan kita ni. Ni mengemis dalam talian ketika ibadah umrah dan haji ni, aduh ni lok-lak. Orang Kedah panggil habis meta lah. Habis meta. Lok-lak sangat ni kan. Tapi tak ada beza. Bukan duduk kat Hawaii. Betul. Bukan duduk dekat Krabi kan, nak buat perangai lagu tu kan. Tapi itulah kata Ustaz, bila dah jadi dia kenanya penyakit attention seekers ni Ustaz.
Saya perasan kalau dalam kubur ada line dia buat kat lah. Malaikat tanya kan, dia kata malaikat, pause Ustaz nak live lah, cari line, cari wifi kan, ada password dah. Saya perasan lah kan. Sebab dia sampai batu Syekh kami ni, Syekh Nuruddin Marbut Al-Banjari, dia pesan. Dia kata kalau dekat Mekah tu harus pegang kamera lah, senang. Sebab bila pegang tu khosok ni dia main macam-macam ni. Dia main lintasan tu, dia main pelik-pelik. Nak pergi selfie depan Kaabah lah, apa semua. Kita faham kalau nak buat kenangan ambil simpan. Betul. Tapi sampai nak buat live, sampai nak kirim doa lah, nak doa hang pun tak betul-betul makbul, duk kira hak orang, duk kira hak orang pula dah. Kan? Jadi be rational lah. Kan? Gunakan bergelok. Dah lah hang nak pergi senang payah. Lepas tu hang duk buang masa untuk benda yang jelas dari segi fatwa dah sebut kata haram. Hang duk buat ni seolah-olah minum arak nak baca bismillah. Allah Akbar. Perbuatan haram dilakukan di Mekah tak menjadikan perbuatan tu halal, Ustaz. Setuju. Nah, membaca bismillah dan doa makan kan, untuk makan benda yang haram. Kita pergi curi ayam, ayam tu ayam curi, tapi nak kita sembelih, baca doa apa semua, syarat sah apa semua buat, tidak menjadikan ayam curi tu jadi halal, Ustaz. Sama. Betul. Perbuatan yang haram tidak menjadi halal disebabkan tempat maupun atas ibadat apa pun. Yang haram tetap haram. Ibadah tadi terima Allah, tu kita dengan Allah. Haram ni satu pasal. Hang jangan duk cari pasal lain. Hang jangan duk buat panggil wuduh tu kan. Kan? Jadi tu kata, saya rasa dia memang auto, Ustaz. Dia ramai kan duk depan Kaabah tu sampai duk tawaf tu. Allah. Padahal dalam tawaf, dalam tengah tawaf ni, Ustaz, benda lain tak duk fikir ni, dia bayangkan kau pegang kamera ni. Ya Allah. Sabar je lah. Dia kata jadi habit lah, Ustaz. Lama-lama jadi orang lain tengok, oi aku pergi nanti aku nak buat macam ni juga. Dia jadi rantaian sanad mursalsal dia panggil. Hak ni pi ke B, B pi ke C, C ke D, D sampai Z patah balik ke A. Kitaran dia panggil mangkuk wal hayun ni terus berjalan. Dah bukan. Saya rasa teguran ni perlu dibuat untuk kita semualah secara kolektif. Kita semua kurang ada, kita ada salah, kita berkat betul lah. Janganlah sampai ke ibadah umrah haji pun nak sampai nak buat pengemis talian, gas bagi tekan link di bawah gas. Jadi bagi star guys, alah hai. Betul. Kan, kalau lah dalam live tu kita boleh bagi starlight, saya rasa bagi kan. Jangan. Okey, baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz TV3. Sebagai penutup Ustaz, kesimpulan topik kita pagi ni, mengemis dalam talian. Baik, bila sebut tentang mengemis dalam talian ni, dia adalah satu penyakit utamanya. Tadi kita dah sebut. Yang kedua, dia adalah perbuatan tu dosa. So tidak ada ruang yang membenarkan untuk kita mengiyakan perbuatan ini, menyokong perbuatan ini dan engage dengan perbuatan ini. So stop ikut benda-benda yang boleh bagikan apa bentuk sumbangan, sama ada view ataupun like ataupun apa-apa yang melibatkan komen pun jangan. Sebab walaupun kita pergi kutuk dia, kita pergi bahan dia, benda tu akan engage untuk kenaikan dia lagi. Betul. Jadi stop, hentikan terus, putuskan tu rantaian ini, dan insya-Allah mudah-mudahan saling terdidik dan saling menambah nilai kebaikan lah. Saya tidak katakan saya baik, saya pun banyak kurang. Tapi kita pakat perbaik mana yang boleh kita betulkan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Terima kasih pada tuan-puan yang setia menonton sejam setengah. Kan duk beletik apa dia kata Ustaz pagi Jumaat ni kan. Kita pakat ambil kebaikan lah. Saya pun takut untuk menguruskan generasi anak-anak saya, anak-anak tahfiz saya ada sekat 100 orang. Anak-anak geng budak masjid saya ada beribu anak-anak yang duk main untuk mengaji di geng budak masjid. Jadi mereka ni sedang belajar. Betul. So tak adalah kita nak memberikan pendidikan yang buruk untuk menjadikan itu bentukan akhlak pencorakan kepada mereka. Jadi insya-Allah last but not least, pakat-pakat kita jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita lah, insya-Allah. Baik Ustaz, doakan kami diluaskan rezeki, hidup diberkati dan dirahmati. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Tangan
tangan yang kami tadah, pada pagi ni tangan yang banyak buat dosa ya Allah. Amin. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami takut akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Arhamar Rahimin, yang mentakbir hati-hati kami ya Allah. Takluklah hati kami dengan penuh kesantunan dan kebaikan ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami ini istiqamah sampai mati ya Allah. Amin. Untuk mengambil faedah pada program-program yang baik, khususnya pada Tanyalah Ustaz pada setiap pagi ya Allah. Amin. Ya Allah, janganlah kehidupan kami dibazirkan dengan perkara yang mendatangkan mudarat. Pada kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit kami. Ya Allah. Yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Yang makan harta haram di bawah rasuah syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Amin. Ya Allah, pada kami yang nak melakukan amal kebajikan, kurniakanlah dengan kewarasan akal untuk kami. Buat semakan agar kami tak membantu untuk penularan perkara-perkara yang tidak baik ini ya Allah. Maka jadilah kami golongan orang yang memberi dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian dan tontonan. Sebagai penutup, abang dipanggil brother, kakak dipanggil sister. Kalau keriat masih ada, baik bekerja daripada kita mengemis. Sekian, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.